Shalom, apa kabar semua? Salam berkat dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara, saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, saya percaya roh Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin, saudara-saudari. God is good all the time. And all the time, God is good. Inilah berita baiknya, kerana Dia mengatakan bahawa Tuhan adalah seorang gembala yang baik, dan gembala yang baik akan mengorbankan nyawanya untuk tawanan domba-dombanya. Dia adalah gembala kita, kan, saudara-saudari, dan kita tidak akan kekurangan apa-apa pun. Walaupun kita melangkah di lembah bayangan maut, kita tidak akan takut kepada kejahatan, kerana Tuhan ada bersama dengan kita. Gada dan tongkat gembala kita akan menetapkan hati kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa sebelum kita bermula. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami minta penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini, walaupun secara online. Kami percaya roh Tuhan akan bekerja di antara kami, dimanapun kami berada, di rumah, dan di mana-mana tempat pun. Kami minta Roh Kudus-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan perkongsian saya ke tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam setiap perkataan saya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Minggu ini kita mulakan dengan siri yang baru yang saya tajukkan Authentic Faith Series. Siri iman yang otentik ataupun iman yang sahih ataupun iman yang tulus dan iman yang tulen. Ibrani 11:1. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Nah, saudara, iman akan mengakibatkan kita melakukan sesuatu. Di dalam kita mempunyai iman yang otentik, perkara yang paling penting untuk masa hadapan kita bukanlah identiti kita, bukanlah kerjaya kita, bukanlah bangsa kita, bukanlah latar belakang kita, bukan juga pendidikan kita, dan bukan juga apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Perkara yang paling penting untuk masa hadapan kita ialah untuk kita mendengar suara Tuhan. Apakah direction ataupun hala tuju yang harus kita ambil selaras dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh itu adalah penting, iman itu bermula dengan mendengar suara Tuhan dengan tepat sekali. Jikalau tidak, kita akan menuju ke arah yang salah, kan? Dan menuju ke arah yang bukan disediakan Tuhan untuk kita. Mengapakah adalah penting untuk kita mendengar suara Tuhan? Pertamanya ialah ia membuktikan kita adalah anak Allah. Itu sebab yang pertama. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. My sheep hears my voice. Apabila isteri saya contohnya memanggil saya di dalam telefon, saya dengan serta-merta akan tahu suara isteri saya. Sama juga dengan perhubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita sudah meluangkan banyak masa bersama dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan dan dapat membezakannya. Tetapi, jikalau kita baru belajar mendengar suara Tuhan, saya cadangkan 5 langkah yang boleh kita ambil secara praktikal untuk membezakan suara Tuhan dengan yang lain. Dan ini akan saya kongsikan sebentar nanti. Yang kedua pula, mengapa penting untuk mendengar suara Tuhan ialah ia adalah kunci untuk kita melakukan apa yang mahu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan kita kejayaan, bukan kejayaan yang didefinisikan dunia, tetapi kejayaan di mata Tuhan. Mazmur 32:8, aku akan mendidik dan mengajarmu ke jalan yang benar. Aku akan membimbingmu dengan mataku. Wow, Tuhan akan mendidik, Tuhan akan mengajar kita ke jalan yang benar. Dan Tuhan juga akan membimbing kita.
Jadi adalah penting untuk kita mendengar suara Tuhan. Apa yang saya ada sekarang secara pribadi adalah kerana kemurahan dan kurnia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan juga saya juga belajar mendengar dan membezakan suara Tuhan daripada yang lain. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mendengar suara Tuhan ialah untuk kita mengelakkan daripada melakukan kesilapan di dalam hidup kita. Amsal 3:6 mengatakan, ingatlah, dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi apabila kita mendengar suara Tuhan, kita tidak akan melakukan kesilapan ataupun mengelakkan kesilapan di dalam hidup kita. Oleh itu hari ini, saya akan kongsikan perkongsian saya dalam 3 bahagian. Bahagian pertama, bagaimana iman bermula dengan mendengar suara Tuhan. Dengan melihat iman Musa yang bermula dengan panggilan Tuhan pada ketika itu. Bahagian kedua ialah mengenai bagaimana kita mendengar suara Tuhan dengan mempelajari daripada Habakuk. Dan bahagian ketiga, melihat bagaimana kita menguji apa yang kita dengar. Ini penting dengan melihat pelajaran teguran Yesus kepada Petrus. Nah, perkongsian saya hari ini agak banyak poin-poinnya dan saya cadangkan kita semua mengambil pen dan nota buku untuk menulis poin-poin tersebut, ataupun kita boleh minta daripada CG leader kita nota perkongsian saya. Siap saudara-saudari? Mari kita masuk ke dalam bahagian yang pertama. Nah, bahagian yang pertama ialah iman Musa yang bermula dengan mendengar suara Tuhan. Di dalam situasi coronavirus yang melanda dunia ini, kita tidak terkecuali daripada mengalami akibatnya kemelesetan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kurungan kawalan, dan kekurangan interaksi sosial dan sebagainya. Di dalam situasi krisis inilah kita akan terpaksa menukar cara kehidupan kita. Dan sebelum kita memilih jalan yang harus kita pilih dengan iman, izinkan saya cadangkan bahawa kita harus memulakan langkah kita dengan mendengar direction daripada Tuhan. Mungkin Tuhan mahu kita memulakan bisnes yang baru. Mungkin Tuhan mahu kita memulakan pelayanan yang baru. Mungkin Tuhan mahu kita menjadi seorang missionary. Mungkin Tuhan mahu kita menjadi seorang CG leader. Mungkin Tuhan mahu kita memberkati tempat perumahan kita, ataupun memulakan kelas pemuridan di tempat kerja kita dan sebagainya. Mungkin juga Tuhan mahu kita memulakan CG ataupun Bible study secara online dan sebagainya. Dan mungkin juga Tuhan mahu memulakan pelayanan baru secara digital seperti komoditi digital dan sebagainya. Salah satu contoh untuk kita pelajari ialah seperti yang telah kita baca, iaitu kehidupan Musa. Saya ingin menarik perhatian kita peristiwa api yang menyala di tengah belukar. Inilah gambarannya. Pada satu hari Musa menggembala domba-dombanya dan pada satu ketika dia melihat api menyala di tengah-tengah belukar. Walaupun belukar tersebut tidak terbakar, kan? Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu kerana tempat kamu berdiri itu tanah suci. Jadi Musa menanggalkan kasutnya. Kemudian di dalam perbicaraan mereka, Tuhan bertanya kepada Musa. Keluaran 4:2 mengatakan firman Tuhan kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? What is in your hand? Jawab Musa, tongkat. Ayat 3 yang seterusnya, firman-Nya, campakkannya ke tanah. Musa mencapakkannya ke tanah, lalu tongkat itu menjadi ular, lantas larilah Musa meninggalkannya. Firman Tuhan kepada Musa, hulurkanlah tanganmu dan tangkaplah ekornya. Musa menghulurkan tangannya dan menangkapnya. Lalu ular itu menjadi tongkat semula di tangannya. Nah, apakah maksudnya saudara-saudari? Apabila tongkat dicampakkan ke tanah, ia menjadi ular. Dan kemudian apabila diambilnya kembali dengan tangan, ia menjadi tongkat semula. Tongkat yang mati. Apakah mesej yang mahu Tuhan sampaikan kepada Musa? Penting saudara-saudari, Tuhan tidak melakukan mujizat sesuka hati ataupun untuk menunjuk-nunjuk, show off, kan? Tetapi setiap mujizat
ada tujuan dan mesejnya kepada kita. Yang kedua yang saya pelajari ialah setiap kali Tuhan bertanya soalan, dia sudah tahu jawapannya. Tuhan hanya mahu kita mempelajari sesuatu. Tuhan mahu kita tahu jawapannya. Kunci untuk memahami mesej Tuhan di sini ialah dengan memahami makna simboliknya, tongkat. Nah, simbolik tongkat ialah pertamanya, tongkat melambangkan peribadi Musa ataupun identitinya sebagai seorang gembala. Setiap pekerjaan ada simbolnya. Contohnya, jikalau kita mempunyai stetoskop di leher kita, kita adalah seorang doktor. Polis, askar, nurse, jurutera, semuanya mempunyai simbol yang tersendiri. Simbol ataupun identiti seorang gembala ialah tongkat gembala. Peribadi kita juga akan menyatakan apakah talenta ataupun kurnia yang ada dengan kita. Peribadinya sebagai seorang gembala juga akan melambangkan pendapatannya. Pendapatan seorang gembala pada ketika itu ialah jumlahan domba-domba di dalam kawanan ataupun miliknya, kan? Lebih banyak domba, lebih kaya, lebih kurang domba, kurang kaya seseorang tersebut. Nah, yang keduanya, tongkat juga melambangkan pengaruhnya. Tongkat digunakan untuk memimpin domba-domba, untuk menggerakkan domba ke arah yang dituju, ke kiri ataupun ke kanan. Jadi, tongkat juga melambangkan pengaruh ataupun influence dia sebagai seorang gembala. Setiap orang mempunyai influence-nya ataupun pengaruhnya yang tersendiri. Apa yang Tuhan mahu beritahu kepada Musa ialah dia mahu Musa menyerahkan peribadinya, termasuk talenta dan kurnianya, pendapatannya, pengaruhnya, dan sebagainya. Dan Tuhan mahu Musa menyerahkan semua itu kepadanya untuk digunakan oleh Tuhan. Dan apabila semua itu diserahkan kepada Tuhan, ia akan menjadi hidup. Dan apabila Musa mengambilnya kembali, ia akan menjadi mati seperti tongkat kayu yang mati. Jadi apa yang dilepaskan, diberikan kepada Tuhan akan menjadi hidup. Dan apa yang akan diambil kembali untuk diri kita akan menjadi mati. Mungkin Tuhan mahu berbicara kepada kita pada hari ini, saudara-saudari. Apakah identiti kita? Apakah pendapatan kita? Apakah pengaruh kita? Would you lay it down for Jesus? Apakah kita akan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan? Nah, salah satu observation yang menarik ialah setelah peristiwa ini berlaku selepas Keluaran 3 dan Keluaran bab 4, semua mukjizat yang dilakukan oleh Musa kemudiannya adalah dengan tongkat ini. Semua 10 plagues, kesemua 10 azab Tuhan adalah melalui tongkat tersebut, kan? Apabila Musa meletakkan tongkat tersebut ke dalam sungai Nile River, air sungai tersebut menjadi darah. Apabila Musa sambil memegang tongkat menghulurkan tangannya ke arah laut, air pun berbelah dua. Semua mukjizat Tuhan yang berlaku selepas itu adalah dilakukan melalui the rod of God ataupun tongkat Allah. Nah, saudara-saudari, apabila kita menyerahkan diri kita, talenta kita, kemampuan kita, apabila kita menyerahkan pendapatan kita, apabila kita menyerahkan pengaruh kita, Tuhan akan melakukan mukjizat melalui apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Dan semua ini bermula dengan Musa menyerahkan dirinya dan mendengar suara Tuhan. Jikalau Musa tidak boleh membezakan suara Tuhan, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan, kan? Tuhan berbicara dengan Musa face to face. Inilah bahagian yang pertama. Iman bermula dengan mendengar suara Tuhan. Jadi saudara-saudari, semuanya bermula dengan Musa mendengar pesanan dan arahan Tuhan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Persoalannya, apakah yang harus kita lakukan untuk mendengar suara Tuhan? Kita masuk ke dalam bahagian kedua, saudara-saudari, yaitu bagaimana kita mendengar suara Tuhan dengan mempelajari daripada buku Habakuk. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat beberapa prasyarat ataupun premis untuk kita mendengar daripada Tuhan. Yang pertama yang boleh saya cadangkan ialah kita harus percaya bahawa Tuhan mengambil berat tentang setiap inci kehidupan saya. Matius 10:30, setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung.
Tuhan kita tahu setiap helai rambut di kepala kita. Anak saya joking dengan saya bahawa untuk setengah orang ia tidaklah susah kerana kurang rambut. Nah, tidak ada sesuatu yang di dalam hidup kita yang Tuhan tidak tahu. God cares about every detail of our lives. Mengapa? Kerana God is love. Kerana Tuhan kita adalah kasih. Bukan Tuhan kita mempunyai kasih, tetapi Tuhan kita adalah kasih. Kasih adalah karakternya. Nah, kasih Tuhan tidak bersyarat. Ia tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan, kan? Ia tidak bergantung kepada siapakah. Ia bergantung kepada siapakah Allah. Ia tidak bergantung kepada siapakah kita. Allah itu kasih. Ia tidak bergantung kepada kelakuan kita. Ia bergantung kepada karakternya Tuhan. Nothing we can do can make God love us more or love us less. Tidak ada apa yang boleh kita lakukan yang boleh menyebabkan Tuhan mengasihi kita lebih atau mengasihi kita kurang. Kerana Allah adalah kasih. God is love. Amin, saudara-saudari. Tuhan mengasihi kita sama ada kita layak ataupun tidak layak. Jadi prasyarat yang pertama untuk kita mendengar suara Tuhan ialah mempercayai bahawa Tuhan mengambil berat setiap perincian kehidupan kita. Nah, yang kedua, Tuhan mahu menjawab setiap persoalan kita, setiap kekacauan kita, setiap kebingungan kita, setiap kekeliruan kita, kekecohan kita, masalah kita dan sebagainya. Yakobus 1 ayat 5 dan ayat 6. Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya. Kerana Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka. Ayat 6, akan tetapi apabila dia memohon, dia mesti beriman sepenuhnya. Dia tidak harus ragu-ragu, kerana orang yang ragu-ragu itu umpama ombak laut yang terombang-ambing ditiup angin. Tuhan tidak akan menyembunyikan segala sesuatu daripada kita. Apa yang perlu ialah untuk kita meminta. Dalam bahasa Inggeris, ask, A-S-K, iaitu ask, S, seek, dan K, knock. Ask, seek, and knock. Dengan motif yang benar. Kita harus mempercayai bahawa Tuhan mahu untuk menjawab segala persoalan kita. Tuhan adalah lebih ingin berhubung dengan kita daripada kita ingin berhubung dengan Tuhan. Setelah kita mengetahui prasyarat untuk mendengar suara Tuhan, soalan yang saya percaya yang bermain-main di kepala teman-teman sekalian ialah bagaimana saya mendengar suara Tuhan, kan? Boleh saya cadangkan model dari buku Habakuk. Habakuk 2 ayat 1-2. Aku akan berdiri di tempat kawalanmu dan mengambil tempat di atas kubu. Aku mahu meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang harus ku jawab apabila dia menghujah pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tulislah penglihatan itu dengan jelas kepada papan-papan loh, supaya orang yang berlari pun dapat membacanya. Habakuk mengajar kita 3 langkah untuk mendengar suara Tuhan. Boleh saya cadangkan langkah yang pertama ialah dia bersendirian dan menyediakan masa untuk Tuhan. Aku akan berdiri di tempat kawalanku, watch tower. Itu adalah ekspresi Ibrani untuk kita bersendirian, kan? Yesus adalah teladan kita di dalam meluangkan masa bersama dengan Tuhan. Yesus memilih masa bersama dengan Tuhan lebih daripada melakukan pekerjaan lain. Nah, dan di sini kita dapat melihat di dalam terjemahan AVB mengatakan Habakuk mengambil tempat di atas kubu. Maksudnya dia berdiam dan menunggu. Kita tidak boleh mendengar suara Tuhan di dalam kita dalam keadaan terburu-buru atau mengejar masa. Jadi ini bermakna kita harus jadualkan masa bersama dengan Tuhan dan berdisiplin. God speaks to those who wait on Him. Di dalam kita menunggu, kita merehatkan diri kita, kita merehatkan emosi kita, dan kita merehatkan pemikiran kita. Mazmur 46:10. Diamlah dan ketahuilah
Aku Allah, aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Nah, Tuhan mengatakan, diamlah. Kita bergerak dengan rentak Tuhan. Kita bergerak apabila Tuhan mengatakan gerak. Kita menunggu apabila Tuhan mengatakan tunggu. Kita bergerak perlahan apabila Tuhan mengatakan perlahan. Kita berlari apabila Tuhan mengatakan lari. We must be in sync with the Lord. Kita harus serentak dengan Tuhan. Dan yang kedua pula, yang boleh kita pelajari daripada buku Habakuk ialah dia membaca firman Tuhan. Habakuk mengatakan, aku mahu meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku. God's will is found in God's word. Kehendak Tuhan akan ditemui di dalam Alkitab. Suara Tuhan tidak akan bercanggah dengan firman Tuhan. Amin, saudara-saudari. Apa yang penting di sini ialah Habakuk meninjau apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Kebanyakan kalinya untuk saya secara peribadi, Tuhan berbicara dengan gambaran di dalam pemikiran saya. Apabila saya meninjau Alkitab, apabila saya membaca Alkitab, inilah waktunya Tuhan juga memberikan saya gambaran ataupun mental picture yang apa yang mahu Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Contohnya apabila saya memulakan pelayanan Jubilee, apabila Tuhan mahu saya memulakan bisnes yang baru, apabila juga Tuhan mahu saya menyertai Gereja Bahasa Malaysia dan sebagainya. Dan sekarang apabila Tuhan memanggil saya untuk memulakan pelayanan komuniti digital, ini adalah gabungan ketiga-tiganya sekali. Dan pengalaman ini Tuhan akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pengalaman saya dalam pelayanan misi, pengalaman saya di dalam bahagian bisnes IT dan analytics, dan pengalaman saya di dalam penyertaan saya di Gereja PM. Dan ini adalah penting di mana Tuhan boleh menggunakan pengalaman kita. Dan jikalau saya tidak dapat mendengar suara Tuhan, saya tidak akan tahu apakah langkah yang harus saya ambil untuk masa hadapan. Dan yang ketiganya yang boleh kita pelajari ialah Habakuk menulis. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian, tulislah penglihatan itu dengan jelas pada papan loh. Dia menulis apa yang dia dengar dan mengongsikannya dengan orang lain. Setelah kita menulis, adalah penting untuk kita menguji apa yang kita dengar, kan? Kepada kita yang sudah berpengalaman, mungkin mendengar suara Tuhan adalah sesuatu yang senang. Tetapi untuk kita yang baru, boleh saya cadangkan 5 langkah untuk membezakan suara Tuhan daripada yang lain. Dan kita masuk ke dalam bahagian ketiga, iaitu bahagian di mana bagaimana kita menguji suara Tuhan dengan mempelajari teguran Yesus kepada Petrus. Nah, jadi saudara-saudari, apabila kita mempunyai idea baru ataupun impression baru, bagaimanakah kita tahu bahawa idea ataupun impression ataupun pemikiran tersebut datangnya daripada Tuhan? Ini penting. Jikalau kita tidak hati-hati, ada satu ketika kita akan mendengar daripada Tuhan dan ada satu ketika kita akan mendengar daripada iblis, dan mungkin ada satu ketika kita akan mendengar daripada kedagingan kita sendiri. Contoh yang klasik ialah apabila Yesus bersama dengan 12 muridnya pada satu hari, dia memandang kepada Petrus dan bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Kan? Dan Simon Petrus menjawab, engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup. Kemudian kita tahu saudara-saudari, di dalam Matius 16:17, Yesus memuji Petrus lalu mengatakan, diberkatilah engkau Simon, anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapakku di syurga. Wow, Yesus mengatakan bahawa pada ketika itu Petrus mendengar suara Tuhan. Yang memberitahu Petrus bukanlah manusia, tetapi adalah Bapaknya yang di surga, kan? Kemudian setelah beberapa ketika, Yesus ada mengatakan kepada muridnya bahawa dia harus pergi ke Yerusalem dan akan menanggung segala penderitaan dan dia akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula. Nah, apa yang berlaku di sini, saudara-saudari? Ialah di dalam ayat 22. Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia, Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu. Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, pergilah dari sini iblis. Engkau batu sandungan bagiku, kerana kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia. Wow, teman-teman sekalian.
Sebelumnya ini, Petrus dipuji kerana mendengar suara Bapa yang di syurga. Dan sekarang Yesus berpaling kepada Petrus dan mengatakan, pergilah dari sini iblis. Inilah yang harus kita hati-hati di dalam kita mendengar dan apabila kita mendapat idea baru ataupun fikiran baru ataupun pemikiran baru. Sebab di dalam 1 Yohanes 4:1, saudara-saudara yang kukasihi, jangan percayai setiap roh. Sebaliknya, ujilah setiap roh itu sama ada datang daripada Allah, kerana terdapat ramai nabi palsu telah menjelajah ke seluruh dunia. Nah, izinkan saya cadangkan 5 langkah yang boleh kita ambil dengan cepat. Yang pernah saya kongsikan di dalam renungan harian kita. Yang pertama ialah apakah kita selaras dengan firman Tuhan. Mengapa? Kerana kebenaran adalah berkekalan. Truth is eternal. Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Kebenaran tidak akan bertukar. Apa yang benar 2000 tahun yang lalu akan tetap benar untuk yang sekarang ini dan untuk masa hadapan. Sebab itu segalanya haruslah diuji dengan firman Tuhan kerana firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran adalah berkekalan. Amin, saudara-saudari. Yang kedua pula, apakah ia akan menjadikan kita lebih seperti Kristus? Ini penting. Yesus adalah standard yang boleh kita gunakan untuk setiap pemikiran, idea ataupun suara yang kita dengar. Tujuan utama Tuhan letakkan kita di dalam dunia ini ialah untuk menjadikan kita lebih seperti Kristus di dalam karakter kita. Filipi 2:5 mengatakan, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Oleh itu, sesuatu yang akan mendalami karakter kita adalah sesuatu yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita, kan? Dan jikalau sesuatu itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan atau mencairkan karakter kita, kemungkinan besar itu bukanlah datangnya daripada Tuhan. Nah, kita menundukkan semua fikiran kita supaya mematuhi Kristus. We take every thought captive and make it obedient to Christ. Amin, saudara-saudari. Dan yang ketiga pula, soalan yang harus kita lakukan ialah apakah keluarga besar gereja bersetuju dengan pemikiran saya? Does my church or cell group agrees with me? Mengapa penting? Kerana kita tidak seharusnya hidup bersendirian. Kita diciptakan untuk hidup di dalam keluarga Allah. Efesus 3:10 mengatakan, dengan demikian, sekarang pelbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di syurga. Wow, inilah desain Tuhan. Kebijaksanaan adalah melalui jemaah Tuhan, adalah melalui keluarga Tuhan. Jikalau kita membuat interpretasi yang berlainan daripada ramai jemaah-jemaah Tuhan, ini berbahaya kerana kemungkinan besar kita salah membuat interpretasi tersebut. Jadi adalah penting untuk kita mengongsikan dengan CG member kita ataupun CG leader kita ataupun dengan orang-orang yang berpengalaman dan beriman. Salah satu perkara yang harus kita hati-hati ialah apabila kita mendapat impression baru ataupun revelation baru tetapi kita tidak mahu mengongsikannya dengan orang lain. Ini mungkin kerana itu tidak datangnya daripada Tuhan. Yang keempat pula ialah apakah ia bersesuaian dengan karakter yang telah Tuhan curahkan kepada diri kita. Dalam perkataan lain, apakah ia selaras dengan kemampuan ataupun talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, di dalam buku Efesus mengatakan kerana kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Nah, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Kita semua diciptakan unik oleh Tuhan. Kita semua mempunyai kurnia-kurnia yang istimewa yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Jikalau kita pernah mengalami kegagalan di dalam bisnes contohnya, mungkin kita adalah orang yang paling layak memberikan nasihat kepada orang yang mahu memulakan bisnes, kan? Kerana Tuhan kebiasaannya membawa kebaikan daripada keburukan. God specializes in bringing good out of bad.
Amin, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, soalan yang harus kita tanyakan untuk kita uji sama ada impression kita itu benar ataupun tidak, ialah apakah ia memberikan kita kedamaian. Ini penting. Maksudnya bukan roh yang menakutkan atau roh yang mengelirukan. 1 Korintius 14:33 mengatakan, kerana Allah tidak menghendaki kekeliruan, tetapi kesejahteraan, sebagaimana dalam semua jemaah orang saleh. Nah, inilah ujian yang terakhir yang mahu Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kita kesejahteraan, bukan Tuhan yang memberikan kita kekeliruan. Amin, saudara-saudari. Nah, kesimpulannya hari ini dalam kita memulakan siri kita yang baru, iaitu iman yang otentik. Kita mahu memulakan iman kita dengan mendengar suara Tuhan seperti Habakuk dan menguji suara Tuhan supaya kita yakin apa yang kita dengar itu adalah selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari, perkara yang paling penting di dalam dunia ini ialah pertamanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kerana Tuhan kita adalah kasih. Dan kerana kasihnya, kita diselamatkan melalui pengorbanannya di atas salib untuk menebus dosa kita. Boleh saya cadangkan kepada kita yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, izinkan saya menjemput saudara ataupun saudari untuk menerima Yesus pada hari ini. Dan dengan langkah ini, saya percaya kita akan sentiasa dipimpin oleh Tuhan di dalam kita mengharungi kehidupan kita seharian. Bolehkah kita type emoji angkat tangan di ruang komen supaya kami dapat mendoakan untuk saudara dan saudari. Kepada kita yang lain adalah penting untuk kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan tahu hala tuju kehidupan kita, terutama sekali di dalam keadaan krisis yang dilanda dunia yang sekarang ini. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kami yang baru menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mahu menyatakan bahawa Tuhan adalah berkuasa dalam kehidupan kami. Segala masa hadapan kami serahkannya kepada ketangan-Mu Tuhan. Hari ini juga kami telah mempelajari bahawa iman adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Dan dengan kami memulakan langkah kami yang pertama, biarlah terlebih dahulu kami belajar mendengar suara Tuhan dengan tepat. Ajar kami Tuhan, supaya kami berdisiplin meluangkan masa bersendirian dengan Tuhan. Supaya kami berdisiplin membaca firman Tuhan. Supaya kami berdisiplin menulis apa yang telah kami dengarkan dan kami pelajari daripada Tuhan. Dan juga kami belajar untuk membezakan suara Tuhan daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Dan saya akan akhiri dengan doa berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin, 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 amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.